Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Saya nak minta izin sebelum saya mula dengan kitab petunjuk tarikat ke jalan akhirat. Kita berada di penghujung bulan Dzulqa'dah. InsyaAllah kita akan masuk pada bulan Dzulhijjah, imma esok ataupun lusa. So insyaAllah saya akan sharekan sedikit tentang fadilat bulan Dzulhijjah dan juga amalan-amalan apa yang digalakkan untuk kita lakukan pada bulan Dzulhijjah. Kemudian kita akan sambung perbahasan kitab insyaAllah. Pertamanya, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran tentang kemuliaan bulan Dzulhijjah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ini secara umum Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang bulan-bulan haram. Ada 4 bulan: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Dan kemudian secara khusus Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat sumpah dalam surah Wal Fajr wa layalin ashr, yang mana para ulama menyebutkan bahawa yang dimaksudkan daripada wal fajr wal layalin ashr, antara makna-maknanya adalah Allah mengangkat sumpah pada waktu fajar 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah dan juga malam-malamnya, wal layalin ashr. Dan daripada sini menunjukkan bahawa bulan yang kita akan masuk, bulan Dzulhijjah ni merupakan bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis Sayyidus Syuhur Syahrul Ramadan wa a'zamuha hurmatan Dzulhijjah. Ketua penghulu bagi segala bulan merupakan bulan Ramadan, akan tetapi di dalam banyak-banyak bulan yang paling agung daripada kemuliaannya adalah bulan Dzulhijjah. Seakan-akan menunjukkan di sini bahawa bulan Dzulhijjah itu 10 hari pertama tu kemuliaan dia seakan-akan melebihi daripada bulan Ramadan. Kenapa diberikan keagungan pada 10 hari pertama daripada Dzulhijjah? Antaranya kerana di dalam 10 hari pertama ini terdapat Idul Adha hari ke-10, ada hari Arafah hari ke-9, dan juga ada hari sebelum hari Arafah yang dipanggil sebagai juga yang diagungkan hari ke-8. Allahumma salli ala Muhammad. Yaumul Qar yang panggil. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa sebaik-baik hari di dunia ini adalah 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, wala mithlahunna fi sabilillah? Qala wala mithlahunna fi sabilillah illa man afara wajhahu biturab. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa amalan yang dilakukan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini merupakan amalan yang lebih mulia daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
kecuali orang-orang yang pergi berjihad ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan diri dan hartanya sendiri dan kemudian tidak kembali dengan apa-apa pun. Maksudnya dia terkorban di jalan Allah. Maksudnya apa? Amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ni lebih afdal daripada orang yang berjihad di jalan Allah, kecuali mereka-mereka yang pergi berjihad dan tak kembali. Maksudnya apa? Orang yang lebih mulia amalan dia pada 10 hari pertama Zulhijjah ni adalah orang yang pergi berjihad dan kemudian tak kembali, maksudnya meninggal syahid. Ada pun orang yang pergi berjihad lepas tu dia dapat balik ke rumahnya. Orang yang beramal di bulan-bulan Zulhijjah ni tak kurang pahalanya dengan orang yang pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian kembali ke rumah mereka. Naam. Naam. Maka dikhususkan hari-hari Zulhijjah dan malam-malamnya itu untuk memperbanyakkan ibadah, antaranya zikir la ilaha illallah, seperti mana yang akan insya-Allah tersebar dekat WhatsApp dan sebagainya. Zikir la ilaha illallah adadal layali wad duhur, perbanyakkan kalimat la ilaha illallah, dan kemudian la ilaha illallah tu para ulama akan multiplykan dengan bilangan hari, bilangan bulan, bilangan tahun, bilangan apa-apa makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Maka kalau kita ada masa, kita pasang niat daripada hari pertama hingga hari terakhir ataupun sehingga malam raya tu kita perbanyakkan daripada la ilaha illallah dan la ilaha illallah yang telah dianjurkan oleh para ulama untuk kita perbanyakkan. Dalam hadis Allah disebutkan di sini, wala ahabbu ilallah al-amal fihinna min ayyamil ashr fa'kthiru fihinna min at-tasbih wa tahmid wa tahlil wa takbir. Maka perbanyakkanlah tasbih, perbanyakkanlah memuji Allah, perbanyakkan la ilaha illallah dan Allahu akbar. Puasa satu hari daripada bulan Zulhijjah ini bersamaan dengan pahala setahun puasa sunat. Dan apa-apa amalan yang dikerjakan di dalam 10 hari pertama secara khusus dilipat kali gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perbanyakkan. Sebahagian as-sahabah, fakana Sa'id bin Jubair, seorang Sayyidut Tabi'in, ketua para Tabi'in, idza dakhala ayyamil ashr, apabila tiba pada 10 hari pertama, ijtahada, dia akan berusaha bersungguh-sungguh untuk beribadah, hatta ma yakad yaqdir alaih, sampai dia tak maksudnya sampai dia tak boleh dah melakukan ibadah. Punya dia bersungguh-sungguh sampai kesungguhan dia tu memenatkan dirinya sampai dia tak mampu untuk nak tambah lagi ibadah pada 10 hari pertama. Naam. Dan disebutkan, disunnahkan apabila kita melihat binatang kurban pada 10 hari pertama ni untuk kita bertakbir, untuk kita bertakbir. Naam. Dalam riwayat, dalam hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah disebutkan bahawa tidak ada hari yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita beramal di dalamnya daripada 10 hari pertama. Puasa satu hari bersamaan dengan pahala setahun puasa sunat, dan beribadah di malam hari mendapat pahala seperti malam Lailatul Qadar. Rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah. Naam. Disebutkan juga daripada Sayyidatina Hafsah binti Umar, isterinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tinggal puasa hari Ashura 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah dan 3 hari daripada setiap bulan. Maka kalau kita pasang niat untuk nak puasa 10 hari pertama daripada Zulhijjah ni, kita boleh gabungkan niat puasa Zulhijjah. Kalau ianya bertepatan dengan hari Isnin dan Khamis, kita gabungkan niat puasa Zulhijjah dan hari Isnin ataupun Khamis. Dan kalau kita nak niat pun juga dengan niat puasa 3 hari pun boleh. Jadi kita niat, katalah kita puasa hari Isnin kan, jadi kita niat puasa Zulhijjah, puasa hari Isnin, dan juga satu daripada 3 hari setiap bulan yang digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita puasa satu hari tapi dapat pahala 3 hari puasa. Wah. Macam mana? Bahkan kat sini dia ada tulis bahawa orang-orang saleh kalau diorang nak qada Ramadan, antara hari-hari diorang akan pilih dari 10 hari pertama Zulhijjah ni. Sebab pahala dia. Jadi dia niat qada dan juga niat puasa Zulhijjah. Naam, kat sini ada malam Ustaz, 1 sampai 10 Ustaz. 1 sampai 10, tapi yang dimaksudkan hari ke-9 lah. Sebab hari ke-10 tu raya.
10 hari raya, jadi tak boleh puasa lah, haram puasa hari raya yang 1 sampai 9 hari Arafah. Nah, hari Arafah digalakkan bagi orang yang tak menunaikan haji. Ya, kita nak raihkan satu yang bulan tu apa yang sebenarnya kita puasa lagi kita tidur, tapi itu jatuh pada Jumaat. Okey. Boleh tak kita mengetahui hari Arafah tu? Bukan. Kita mula. Mula tu okey ha. Hari Jumaat. Okey. Kalau Syawal hari Jumaat kan. Okey. Jadi kita nak puasa, kita tak larat lah supaya nak puasa semua lagi. Jadi kita nak ambil yang awal dengan yang akhir. Kan? Okey. Jadi hari jatuh kita satu yang bulan Hari Jumaat sahaja. Kalau hari Jumaat sahaja, ahsan kita gabungkan dengan hari kedua lah, Jumaat dengan Sabtu, sebab memang ada larangan khusus puasa hari Jumaat sahaja. Jadi afdal kita Naam. Dan kemudian hari Arafah diampunkan dosa 2 tahun. Tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Dan para ulama kata salah satu isyarah ataupun berita gembira yang diberikan dalam hadis ni adalah kalau orang tu puasa menjadi asbab dia dipanjangkan umur sehingga tahun depan. Sebab kalau dia tak hidup tahun depan, macam mana dosa dia nak diampunkan? The fact that dosa dia akan diampunkan setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, seakan-akan satu tanda yang umurnya akan dipanjangkan sehingga tahun depan. Adapun orang yang mungkin dah ditetapkan untuk meninggal dunia, dia tidak akan dalam masa tahun tu, maka dia tidak akan diberikan taufik untuk berpuasa. Allah Ta'ala alam. Hari Arafah, hari ke-9 Zulhijjah, diberi nama Arafah. Kenapa? Salah satunya kerana Jibril setelah mengajarkan kepada Nabi Allah Ibrahim ibadah haji, maka Jibril bertanya kepada Nabi Allah Ibrahim, hal arafta? Maka dia mengatakan, na'am. Maksud, adakah kamu sudah faham cara untuk menunaikan haji? Maka Jibril kata, na'am. Itu salah satu pendapat. Ada yang mengatakan bahawa yang famousnya Nabi Adam sama Sayyidatina Hawa bertemu di padang Arafah. Ada yang mengatakan juga mereka mengaku akan dosa yang mereka lakukan di dalam syurga itu di Arafah. Nah, ada juga mengatakan bahawa dinamakan hari Arafah kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengenalkan ataupun memberikan sebanyak-banyak pengampunan dan rahmat kepada hamba-hambanya di padang Arafah. Nah, dan tidak pernah dilihat syaitan itu lebih hina dan lebih kecil keadaannya daripada hari Arafah, kerana banyaknya pengampunan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada hamba-hambanya pada hari Arafah. Jadi kalau kita boleh bersiap sedia daripada hari pertama hingga hari ke-9 tu, dan pada hari ke-9 secara khusus banyak amalan-amalan yang digalakkan, antaranya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 1000 kali. Kalau kita boleh baca one off lagi baik, tapi kalau tak mampu untuk nak baca one sitting, kita pecahkan. Tak mampu baca 1000, kita baca mengikut kadar kemampuan, tapi jangan sampai kita terlepas. Lepas tu yang digalakkan juga pada hari Arafah, baca Qul Huwallah 1000 kali. Barang siapa yang baca Qul Huwallah 1000 kali akan diberikan permintaannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan fadilat baca surah Ikhlas adalah seseorang itu mendapat sifat ikhlas dengan memperbanyakkan baca surah Ikhlas. Jadi bukan hanya pada hari Arafah saja digalakkan, tapi kalau boleh hari-hari biasa pun, kalau kita ada masa lebih, kita jadikan surah Ikhlas tu sebagai wirid harian kita. Begitu juga digalakkan untuk baca, ni secara umum lah, bukan hari Arafah, surah Fatihah. Surah Fatihah pun juga kalau kita ada masa jadikan wirid, kita jadikan wirid. Disebutkan bahawa Imam Ghazali ada galakkan untuk kita jadikan surah Fatihah tu sebagai wirid harian. Satu hari 100 kali, bermula dengan subuh kita baca 24 kali, lepas subuh kita baca 24 kali surah Ikhlas, surah Fatihah,
kemudian zuhur kita baca 23 kali, kemudian asar kita baca 22 kali, kemudian maghrib kita baca 21 kali, dan isyak kita baca 20 kali. Itu cukup 100. Dengan kita, sebab surah Fatihah ni pun banyak kelebihan dia. Jadi kalau kita jadikan wirid, seakan-akan menguatkan Fatihah yang kita baca. Sebab tu kalau kita tengok orang-orang salih, diorang suka khatam majlis mereka dengan surah Fatihah, ataupun mulakan majlis-majlis mereka dengan surah Fatihah. Sebab dalam surah Fatihah tu ada rahsia-rahsia. Jadi orang yang memperbanyakkan Fatihah ataupun menguatkan Fatihah mereka itu dengan ada rutin harian bacaan Fatihah, dia seakan-akan bila dia baca Fatihah tu ada efek lah, lebih kurang ada efek. Saya dulu masa mula-mula pergi Kota Hadramaut, terutamanya dekat Jami' Tarim, Masjid Jami' diorang kadang pergi majlis, Fatihah yang diorang bacakan tu dekat 10 kali. Saya pun macam, oh banyaknya baca Fatihah kan. Fatihah untuk tu, Fatihah untuk ni, Fatihah untuk tu. Subhanallah, dah lama-lama baru kita tahu. La ilaha illallah. Naam, al-muhim, walhasil yakni kita perbanyakkan amal ibadah kita pada 10 hari pertama daripada Zulhijjah, dan pada malam raya tak ada amalan yang paling disukai oleh Allah daripada memperbanyakkan takbir. Maksudnya hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri ada takbir. Daripada masuk je malam raya tu, lepas maghrib sampai khatib naik ke mimbar, amalan yang paling afdal pada waktu itu adalah takbir, memperbanyakkan takbir. Kemudian pada pagi raya yang paling digalakkan adalah, ataupun pada hari raya tu, untuk kita berkorban. Bagi mereka-mereka yang ada kemampuan, korban adalah perkara yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum darah binatang korban itu jatuh ke tanah, dosa-dosa kita telah diampunkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama, berkorban pada hari raya Idul Adha tu lebih afdal daripada kita sedekah sunat sepanjang tahun. Lebih afdal daripada kita sedekah sunat sepanjang tahun. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita diberi pilihan antara duanya, kita akan pilih untuk berkorban sekali setahun, pada waktu Idul Adha. Naam, dan kalau kita sebenarnya kalau kita kumpul setiap bulan mungkin dalam RM80, kita set aside, maka setahun tu rasanya boleh dapat 900 atau 1000 untuk kita berkorban. Dan kemudian bila kita berkorban, katalah kita dah selalu buat untuk diri kita, kita boleh korban atas nama kita, tapi kemudian kita hadiahkan kepada ahli keluarga kita yang telah meninggal dunia. Kita korbankan atas nama kita, tapi kita hadiahkan pahala tersebut kepada mereka-mereka yang telah meninggal dunia daripada ahli keluarga kita. Allah Ta'ala a'lam. Kemudian of course ada banyak doa-doa yang panjang-panjang untuk kita baca pada hari Arafah ataupun pada petang Arafah. Jadi katalah hari Arafah tu kita berkumpul, kita ajak ahli keluarga kita, dan kemudian kita baca doa, apa-apa doa, ataupun mungkin kita tak reti nak baca certain doa, kita duduk berkumpul baca ratib ke, ataupun Asmaul Husna ke, ataupun apa-apa doa yang kita, ataupun hatta buat tahlil untuk orang-orang yang telah meninggal dunia daripada ahli keluarga kita. Al-muhim kita berkumpul, kemudian kita boleh makan malam raya tu, kita kumpul dan makan, maka sebelum makan tu kita boleh buat majlis. La ilaha illallah. Nah, ada apa-apa soalan tentang 10 hari pertama Zulhijjah? Tak ada. InsyaAllah kita boleh mula dengan kitab. Telah berkata Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam kitabnya Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat, moga-moga Allah Subhanahu wa taala manfaatkan kita dengan ilmu beliau, dengan beliau dan ilmu beliau dan ilmu seluruh orang-orang salih hingga hari kiamat. Amin, Allahumma amin. Muka surat 136. Maafkanlah mereka bila mereka berbuat salah. Wahai saudaraku, hendaklah anda memaafkan kesalahan mereka dan memalingkan mata dari kecuaian mereka. Halalkanlah dalam batinmu apa yang mereka ambil dari hartamu secara yang tidak benar. Nanti anda akan mendapatinya dalam timbangan kebaikanmu. Tidaklah wajar kalau menjadi bahagianmu dari perbuatan mereka itu pahala, sedangkan bahagian mereka pula daripadamu adalah siksa. Pernah Rasulullah SAW ditanya, sampai berapa kali engkau mengampunkan seorang hamba sahaya itu? Beliau menjawab, sampai 70 kali.
Kemaafan itu hanya boleh berlaku pada hak-hakmu sahaja. Adapun hak-hak Allah Subhanahu wa taala tiada jalan sama sekali untuk dimaafkan. Kemudian perhatikan pula kaum wanita dari ahli keluarga, dari ahli rumah tanggamu dengan perhatian yang istimewa. Sentiasa bertanyakan mereka tentang apa yang mereka lakukan, kerana mereka itu kurang serba-serbi dalam akal dan agama. Ajarilah mereka hukum hakam haid, fardu-fardu mandi, wuduk, salat, puasa dan hak-hak suami dan liku-liku kehidupan yang liku-liku hukum yang lain. Perkara mengambil berat terhadap rakyat ini boleh diluaskan sehingga menyentuh setengah-setengah hamba Allah, seperti para sultan dan penguasa dan para ulama juga, dan setiap penguasa bertanggungjawab atas rakyatnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh berlaku adil dan membuat kebaikan, hingga ke akhir ayat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pula bersabda, Allahumma man wulliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bih wa man syaqqa alaihim fasyuqqa alaih. Ya Allah, ya Tuhanku, barang siapa yang berkuasa ke atas umatku dalam sesuatu urusannya lalu dia berlembut kepada mereka, maka lembutlah kepadanya, dan barang siapa yang berkeras kepada mereka, maka kerasilah mereka. Nabi SAW bersabda lagi, ma min walin yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi aljannata. Tiada seorang penguasa yang mati pada hari dia mati sedang dia menipu rakyatnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan baginya masuk syurga. La ilaha illallah. Dekat sini Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengingatkan ketua keluarga, sama ada suami ataupun ibu dan ayah, untuk memaafkan kesalahan orang-orang yang berada di bawah tanggungan mereka. Memalingkan mata dari, seakan-akan memejamkan mata dari kecuaian mereka dalam menunaikan hak kita. Kita sebagai seorang suami, kalau isteri ataupun anak-anak mungkin cuai dalam menunaikan hak mereka terhadap kita, kita maafkan mereka, kita kita pejamkan mata. Tak perlu nak tuntut segala hak kita daripada seorang isteri ataupun daripada anak-anak. Halalkan dalam batinmu apa yang mereka ambil dari hartamu secara yang tidak benar. Mungkin kadang-kadang anak-anak kecil sekarang ni kan, dia nampak semua duit-duit yang kat sini kat sana semua dia ambil buat harta sendiri. Benda tu pun kita pun tak kisah sebenarnya, tapi kadang-kadang kita rasa macam perlu ajar kepada mereka yang ni duit yang bukan dia punya jangan ambil. Tapi maksudnya kat sini Imam Haddad diingatkan kita, yakni apa-apa yang terkadang mungkin mereka terambil dan sebagainya, kita halalkan. Nanti anda mendapatinya dalam timbangan kebajikanmu. Tidaklah wajar kalau menjadi bahagianmu daripada perbuatan mereka itu pahala, sedangkan bahagian mereka pula adalah siksa. Maksudnya kita tak nak disebabkan kita sibuk nak tuntut hak daripada isteri ataupun anak-anak ataupun daripada orang-orang yang mempunyai hak kepada kita, sebabkan sibuk nakkan hak tu sehingga mereka terbeban dengan dosa. Waliyazbillah. Walaupun mereka tak tunaikan hak, sebagai seorang isteri ataupun anak-anak, kita maafkan. Ataupun suami tak tunaikan hak kepada isteri, kita maafkan, dan sebagainya. Kita maafkan. Tapi pada waktu yang sama, bila ada peluang untuk kita ingatkan mereka tentang hak-hak tersebut, kita ingatkan. Bila ada peluang untuk kita ajak mereka untuk menghadiri daripada kelas-kelas agama, sebab kadang-kadang seperti yang kita dah sebutkan, kadang-kadang kita cakap sendiri tak kesan kan, dia anak daripada ibu kadang-kadang dah lali kan, daripada ibu kadang ibu ingatkan, anak-anak tu dah jadi lali. Tapi kalau orang lain ingatkan, mungkin masuk. Kadang-kadang mungkin isteri atau suami ingatkan, kita tak ambil perhatian. Tapi kalau orang lain yang ingatkan, kita akan berikan perhatian. Jadi kat sini kita maafkan orang-orang yang mempunyai hak ke atas kita. Dan dekat sini Rasulullah pernah ditanya, sampai berapa kali engkau ampunkan dosa hamba sahaya? Maka dijawab sampai 70 kali. Orang-orang yang berkhidmat dengan Rasulullah SAW tak pernah rasa yang Sayyidina Anas bin Malik 10 tahun berkhidmat dengan Rasulullah, tak pernah Rasulullah tegur dia, tak pernah Rasulullah marah dia, tak pernah Rasulullah tanya kenapa kau lambat, kenapa benda ni pecah, kenapa tu rosak. Punyalah pemaaf Rasulullah SAW.
Saidina Ali bin Abi Talib. Satu hari dipanggil hamba dia, panggil sekali tak jawab, panggil 2 kali tak jawab, panggil 3 kali tak jawab. Sekali dia pusing tengok hamba sahaya dia kat belakang. Dia cakap, "Ma yamna'an, apa yang menghalang kamu daripada menjawab panggilan aku?" Maka hamba dia kata, "Aku tahu yang kau tak akan marah bila aku tak jawab, jadi aku tak rasa nak jawab. Aku tahu yang kau tak akan marah bila aku tak jawab, jadi aku tak ada rasa nak jawab." La ilaha illallah. Wa hakadha. Maka Sayyidina Ali pun membebaskan hamba tersebut kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tengok betapa sempurnanya as-sahabah radhiyallahu anhum mengamalkan sifat ihsan, sifat memaaf, sifat mengambil benda yakni take things easy, take things lightly, yakni tak, seakan-akan tak ada benda yang memarahkan mereka, tak ada benda yang akan menyebabkan mereka ni marah tak pasal-pasal, kecuali daripada perkara-perkara agama. Adapun daripada hak-hak mereka, semua benda yakni mereka take things easy. Hatta terkadang anak mereka tercedera disebabkan kelakuan pembantu ataupun khadim-khadim mereka pun mereka maafkan. Bahkan ada satu kisah tu, kalau tak silap, seorang hamba tu dibawa air panas tersiram kepada anaknya, kemudian anak dia meninggal dunia, dimaafkan. Dimaafkan. Kita kadang kalau anak kita tersikit je pun dah 2-3 hari, seminggu kena marah. La ilaha illallah. Kita kalau buat salah tak apa, tapi orang lain tak boleh buat salah. Jadi macam mana kita nak belajar sifat-sifat yang mulia ni daripada la ilaha illallah. Ini bukan satu perkara yang mudah terkadang, nak memaafkan daripada hak-hak kita, tapi sikit demi sikit, take time. Tapi mulakan dengan pengakuan akan kelemahan kita daripada mempunyai sifat-sifat yang mulia, dan kita mohon merayu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, moga-moga direzekikan sifat-sifat yang mulia ini, sehingga kita dapat mendekatkan diri kepada Rasulullah dengan bersifat dengan sifatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam zaman sekarang ni kan, suami ataupun isteri, kadang-kadang suami berfikiran ya ini apa-apa yang dia nak perlu diberikan oleh isteri, tapi dia tak cuba memahami keadaan isteri dan sebagainya. Walaupun dalam hadis kata yang tentang laknat tu kan sepanjang malam dan sebagainya. Adakah seorang suami nak sanggup isteri dia dilaknat dan sebagainya? Adakah seorang ibu bapa sanggup untuk nak tengok anaknya mendapat dosa hanya disebabkan tidak beradab ataupun tidak berakhlak dengan ibu dan ayah? Walaupun Allah kata wala taqul lahum uff, jangan kamu sebutkan kepada kedua ibu bapa dengan perkataan dan dan sebagainya, ataupun sekarang ni dah bukan dan je lah. Sekarang ni dah panjang dia punya jawapan dia, dengan hentam tolak pintu kuat-kuat dan sebagainya. Akan tetapi macam mana kita nak belajar untuk maafkan mereka, walaupun sebab kita tak nak diorang dapat dosa sebab kita. Sama ada kita suami ke, kita ibu ke, kita tak nak anak-anak kita dapat dosa disebabkan kita. Benda yang kita boleh maafkan, kita maafkan. Tapi kat sini Imam Haddad mengatakan kemaafan itu hanya boleh berlaku pada hak-hak kamu sahaja. Maksudnya yang terkait dengan hak kita maafkan. Adapun yang terkait dengan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, dekat situ tak ada compromise. Kalau seorang isteri dia tidak melakukan kewajipan dia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di situ seorang suami tak sepatutnya compromise. Sebab tu bukan terkait dengan hak dia yang dia boleh maafkan, tapi ianya terkait dengan hak Allah, maka perlu untuk dia bertegas kepada isteri dia. Apabila anak-anak tak melakukan kewajipan dia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ibu dan ayah sepatutnya tak boleh nak compromise terhadap perkara-perkara yang terkait dengan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala dan hak-hak Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Maka kita berlemah lembut dengan anak-anak, kita bergurau senda dengan anak-anak pada tempat-tempat yang tidak membawa dosa. Bahkan kadang-kadang kita spend quality time ataupun pergi holiday dan sebagainya dengan anak-anak agar supaya ada rasa connection. Kadang-kadang sekarang ni kita kadang susah nak dapat connection dengan ahli keluarga sendiri. Semuanya sibuk dengan hal-hal sendiri. Suami sibuk bekerja, ya, isteri kadang-kadang sibuk bekerja ataupun sibuk dengan hal-hal rumah, kadang-kadang anak-anak sibuk dengan sekolah dan sebagainya, sehingga hari-hari biasa ni tak ada waktu bersama ataupun tak ada waktu untuk kita nak create the bond di antara ahli keluarga.
Kemudian bila dah keluarga dah membesar, dengan adik-beradik pun makin lama berjauhan dan sebagainya. Kalau tak ada waktu yang kita buat aktiviti bersama, kadang-kadang ditakuti ianya semakin jauh, dan kadang-kadang isu yang kecil pun boleh menyebabkan perselisihan faham disebabkan tak ada bond, tak memahami satu dengan yang lain. Tapi bila kita selalu ada aktiviti ataupun kita faham satu dengan yang lain, maka kalau ada isu-isu kecil boleh mudah untuk nak disettlekan. Nah, kadang-kadang suami dengan isteri mungkin berhutang ataupun terambil duit di sana dan sini, kita cuba halalkan. Kalau isteri memang ada saving lebih, kita halalkan apa yang diambil oleh suami. Tapi suami jangan pula tahu isteri aku ni tak apa dia, jangan pula kita kalau boleh kita sempurnakan hak orang lain yang berada pada tanggungan kita berikan hak mereka sebaik mungkin, tapi kita tak tuntut hak kita. Wahakadha. Jadi dia tak nak suami dia. Jadi dia macam tak hormatkan mak dia, pandangan mak dia tak ada. Orang kata suka saya dengan awak, suka saya dengan suami dia. Dia tak nak apa yang dicakap tu betul, tapi cara dia cakap tu tak betul. Maksudnya memang betul tanggungjawab dia sekarang ni ke atas suami dan perhatiannya lebih kepada suami, tapi tak adalah sampai perlu untuk menyakitkan hati ibu dengan mengatakan perkara tersebut. Kita dah kata mak kita rasa lah. Maksudnya jangan sampai kita buat kedua orang tu kita terasa, walaupun walaupun kadang-kadang itulah dia, sebagai ibu dan ayah kita kena tahu kadang-kadang bila anak ni dah membesar, diorang ada tanggungjawab masing-masing. Kalau boleh kita jangan terlampau demand rights kita daripada mereka. Kita cuba bagi space, dan pada waktu yang sama anak-anak pula sebagai seorang suami, tanggungjawab dia kepada ibu dan ayah, tapi pada waktu yang sama dia perlu juga beri perhatian kepada isteri dan anak-anak. Sebagai isteri memang perhatian yang pertama kepada ibu dan ayah, kepada suami dia, tapi tak perlu nak be too harsh sampai nak kata sekarang ni I have nothing to do with you, kepada ibu ataupun ayahnya, dan nak cakap kalau tak kerana ibu dia pun mungkin takkan kahwin, takkan dapat apa yang dia dapat sekarang dan sebagainya. Jadi perlu ada balance lah, ada balance. Tahu kita punya kepada siapa yang kita kena berbakti, dan pada waktu yang sama tak menghalang kita daripada ataupun ia tak menyebabkan kita menyakitkan hati orang-orang lain yang sebelum ni ada hak terhadap kita. Katal pula tekak. Marhaba. Kita cakap dengan orang yang buat saya maafkan orang, ataupun kalau kita cakap ya Allah saya dah maafkan dia. Tak perlu nak tak perlu cakap. The fact that kita bermuamalah dengan dia dengan cara yang baik, maksudnya nampak kita maafkan. Maksudnya kadang-kadang kita tahu kan dengan mak, kadang-kadang nak cakap sorry, kadang macam sebab dah banyak kali buat salah kan, jadi kita tak nak buat sorry. Jadi kadang kita pun walaupun kita tahu ada isu, tapi kita just buat baik balik dengan mak pun tahu yang macam kita dengan kita berbuat baik ataupun ambil hati mak tu tanda kita sorry dengan mak. Tapi kalau kita tahu mak kita takkan maafkan selagi kita tak cakap sorry, dan kena cakap sorry lah. Setengah-setengah orang dia ada protokol masing-masing kan. Kalau buat salah kena cakap sorry dan sebagainya. Tapi setengah orang the fact that dia buat okey dengan kita, maksudnya dia maafkan ataupun dia trying to say sorry kepada kita. Kat sini disebutkan, kemudian perhatikan pula kaum wanita dan ahli rumah tanggamu dengan perhatian yang istimewa, sentiasa bertanyakan mereka tentang apa yang mereka lakukan, kerana mereka itu kurang serba-serbi dalam akal dan agama. Yang dimaksudkan di sini kurang daripada agama adalah kerana sewaktu mereka berada dalam haid, mereka tak perlu sembahyang dan tak perlu puasa. Itu yang dimaksudkan dengan kurang daripada segi agama.
Dan yang dimaksudkan kurang daripada segi akal ni juga bahagian daripada agama, sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan seorang lelaki boleh menjadi saksi, adapun perempuan kena 2 orang. Tapi sini bukanlah nak kata perempuan tu kurang daripada segi kefahaman ke, daripada segi IQ ke. Bahkan rasanya ramai daripada kaum-kaum wanita yang banyak, kalau daripada segi IQ dan daripada segi pekerjaan, kadang-kadang mereka banyak yang lebih berjaya daripada kaum lelaki. Ala kulli hal, ajarilah mereka hukum hakam haid, fardu mandi, wuduk, salat, puasa dan hak-hak suami. Ini apabila mereka diajarkan tentang kewajipan-kewajipan, terutamanya anak-anak kita, anak-anak dara lah senang katakan. Jadi bila mereka berkahwin, mereka dah tahu tanggungjawab mereka dan mereka dah ready untuk pikul tanggungjawab. Sekarang ni kita berada di zaman kadang-kadang anak lelaki dan anak perempuan dua-dua dimanjakan sampai satu tahap, hatta bila mereka besar, mereka dah berumah tangga tapi mereka tak tahu tanggungjawab mereka dan tak mampu nak pikul tanggungjawab, dan mereka tak mampu nak selesaikan masalah mereka sendiri, dan kadang-kadang mereka tak boleh nak pikul cabaran yang dilalui dalam rumah tangga. Jadi perlu kadang-kadang kita sayang anak, tapi perlu macam mana nak didik mereka itu supaya mereka menjadi seorang yang dewasa, jadi adult. Yang lelaki jadi seorang lelaki, yang wanita jadi seorang isteri dan seorang ibu yang kuat. Kita zaman sekarang ni semuanya, yang lelaki pun lembik, yang perempuan pun kadang-kadang tak mampu untuk nak jalankan tugas sebagai isteri dan ibu kepada anak-anak dan sebagainya. Jadi banyak pergaduhan ataupun banyak perpecahan di dalam keluarga ni disebabkan mereka ni belum cukup sifat-sifat yang perlu ada sebagai seorang suami ataupun seorang ayah ataupun sebagai seorang ibu dan seorang isteri. Jadi perlu macam mana kita nak didik anak-anak sehingga mereka tu mempunyai sifat-sifat sehingga sifat-sifat yang baik supaya mereka dapat mengharungi daripada bahtera perkahwinan. La ilaha illallah. Yang mana perkahwinan ni bukan satu perkara yang mudah. Hatta zaman as-sahabah, hatta dalam ahli keluarga, dalam seorang sahabat Nabi SAW ataupun seorang tabi'in datang nak minta nasihat tentang keluarga kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian bila dia pergi rumah Sayyidina Umar Al-Khattab, dia dengar isteri Sayyidina Umar tu tengah marah Sayyidina Umar ataupun tengah mungkin baling pinggan ke apa ke. Maka dia pun patah balik. Tapi Sayyidina Umar dah perasan ada orang datang, jadi dia pun pergi jumpa orang tersebut, tanya, apa yang kamu nak? Dia kata, tak ada apa-apa ya Amirul Mukminin, takut nak cakap kan. Sayyidina Umar kata, khalas, kau datang ada sebab. Maka dia kata, aku datang sebenarnya nak minta nasihat tentang kekeluargaan, tapi bila aku tengok kau pun ada masalah ataupun sedang berlaku persekitaran di antara kamu dan isteri, maka aku tak jadi nak tanya. Tak jadi nak tanya. Wahakalah, maksudnya ini apa yang berlaku antara suami dan isteri merupakan satu lumrah kehidupan, tapi perlu disikapi dengan sabar. Yang suami kena sabar, yang isteri at the same time perlu tahu dia punya limit, tapi yang lebih kena sabar tu adalah suami. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam mana kita nak lengkapi anak-anak kita yang lelaki supaya dia jadi lelaki dan mempunyai sifat-sifat yang diperlukan sebagai seorang suami dan ayah, dan macam mana nak lengkapi anak perempuan tu supaya dia ada sifat-sifat isteri dan keibuan, sehingga bila dia nak kahwin ataupun bila dia kahwin, dia dah dilengkapi dengan sifat-sifat tersebut. La ilaha illallah. Dan sifat kepimpinan terutamanya bagi seorang lelaki itu datangnya daripada agama, baik daripada sifat yang mulia ataupun daripada ilmu agama. Jadi perlu seorang lelaki ataupun anak lelaki itu dilengkapi dengan akhlak-akhlak mulia dan juga dengan ilmu-ilmu agama, sehingga dia dapat menjalankan tugas dia dengan sempurna. La ilaha illallah. Naam. Kemudian disebutkan di sini, perkara mengambil berat terhadap rakyat ini boleh diluaskan sehingga menyentuh setengah-setengah hamba Allah seperti para sultan dan penguasa. Naam. Maka setiap pemimpin itu akan dipersoalkan
tentang orang di bawahannya, para ulama juga. Jadi orang penguasa, sultan akan dipersoalkan tentang rakyatnya, dan para ulama akan dipersoalkan daripada orang-orang awam yang berada di kawasannya. Maksudnya tugas orang alim ni untuk nak memerhatikan adakah dia telah menjalankan tugas dia untuk mengajar, untuk mendidik, untuk membimbing, apa-apa ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada dia, bagaimana dia boleh sampaikan dengan sempurna, sehingga mereka-mereka yang berada dekat kawasan dia itu terjaga ilmu dan akhlak mereka. Bukan hanya diberikan ilmu lepas tu harapkan orang datang dekat dia. Betul, terkadang memang adab ilmu itu didatangi, tapi kadang-kadang perlu untuk juga kita keluar dan sampaikan ilmu kepada orang-orang lain. Naam, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam hadis ni penting. Maksudnya setiap orang yang memimpin dan apabila dia berlemah lembut, maka akan didoakan ke atasnya. Maksudnya Rasulullah punya doa akan sampai kepada dia agar supaya Allah akan berlemah lembut kepada dia. Tapi kalau dia menyusahkan orang-orang yang dia memimpin, maka dia punya urusan pun akan diperketatkan ataupun dipersusahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad menyebutkan, berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa. Wahai saudaraku, hendaklah anda berbuat baik kepada kedua ibu bapamu, kerana yang demikian itu di antara yang paling wajib dari semua kewajipan yang lain. Jangan sekali-kali anda menderhakai mereka, kerana yang demikian itu merupakan dosa yang paling besar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Tuhanmu telah memerintahkan agar engkau tiada menyembah selain dia, dan kepada kedua ibu bapa hendaklah engkau berbuat baik. Kalau salah seorang di antara keduanya atau keduanya sekali telah mencapai umur tua, maka janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan cis. Jangan engkau menengking mereka, dan berkatalah kepada keduanya perkataan yang hormat. Rendahkan sayap kehinaan kepada keduanya berupa kasih sayang, dan katakanlah kasihanilah kiranya keduanya sebagaimana keduanya telah mengasihiku pada waktu kecil. Berfirman Allah Subhanahu Wa Taala lagi, anishkurli wa liwalidayka, hendaklah engkau berterima kasih kepadaku dan kepada kedua ibu bapaku. Perhatikanlah betapa Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan perintah berbuat baik kepada kedua ibu bapa di samping perintah menyuruh mengesakan dia, dan menyuruh kita bersyukur kepada mereka di samping bersyukur kepadanya. Hendaklah anda mendapatkan keridaan keduanya dan menurut perintah keduanya selama ia bukan dalam maksiat, serta menjauhi larangan keduanya selama dia bukan suatu ketaatan yang wajib. Hendaklah anda melebihkan mereka dari diri sendiri, mendahulukan keperluan mereka dari keperluan diri sendiri, termasuk menderhaka apabila anda menyakiti keduanya dengan menahan bantuan atau apa sahaja yang baik untuk menyampaikan kepada keduanya, apatah lagi kalau dengan memasamkan muka atau dengan mengherdik mereka. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, yujadu rihul jannati min masirati alfi amin wa la yajiduha aqun wa la qati'u rahimin wa la shaykhun zanin wa la musbilun izarahu khuyala'a innamal kibriya'u lillahi rabbil alamin. Bau syurga dapat dihidu dari sejauh perjalanan 1000 tahun, dan tiada didapatinya siapa yang menderhakai kedua ibu bapanya, siapa yang memutuskan tali kerabat, seorang tua bangka yang berzina. Ini orang dah berumur berzina, waliyadzubillah. Orang yang melabuhkan kainnya kerana sombong. Hanya saja sifat sombong itu adalah bagi Allah seru sekalian alam. Berkata Nabi SAW dalam firman Tuhannya, man asbaha murdiyan liwalidayhi muskhitan li fa ana anhu radin, wa man asbaha muskhitan liwalidayhi murdiyan li fa ana anhu sakhit. Siapa yang berpagi meridai kedua ibu bapanya dan memarahkan aku, maka aku rida kepadanya. Dan siapa yang berpagi memarahkan kedua ibu bapanya dan meridai aku, maka aku murka terhadapnya. La ilaha illallah.
berbakti kepada kedua ibu bapa ni merupakan satu kewajipan yang terbesar, perkara yang paling wajib dari kesemua kewajipan yang lain, dan ianya merupakan dosa yang paling besar dilakukan apabila kedua ibu bapa itu diderhakai. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang hak-hak kedua ibu bapa, maka Nabi SAW menjawab apa? Kedua ibu bapa kamu itu adalah syurga kamu, dan mereka juga adalah neraka kamu. Syurga kalau kamu berbakti, neraka kalau kamu derhaka. La ilaha illallah. Dan betapa ruginya anak-anak yang mana masih ada kedua ibu bapa, tapi kedua ibu bapanya tak menjadi asbab untuk dia mendapat syurga yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang disebutkan dalam hadis yang diaminkan, yang didoakan oleh Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rugi orang yang nama Rasulullah disebut tapi dia tidak berselawat. Nabi jawab amin. Lepas tu celaka orang yang tiba bulan Ramadan tapi dia tidak diampunkan. Kemudian yang Nabi kata amin. Kemudian yang ketiga, Jibril doakan celaka orang-orang yang kedua ibu bapanya atau salah seorang daripada mereka masih hidup tapi tak menjadi asbab dia mendapat syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Nah, tapi nak berbuat baik kepada kedua ibu bapa ni bukan satu perkara yang mudah. Maksud syurga tu memang bukan mudah. Jadi nak berbuat baik, nak berbakti kepada kedua ibu bapa ni bukan satu perkara yang mudah, dan jangan anggap tak ada cabaran, tak ada dugaan, tak ada susah payah yang perlu dilalui untuk mendapatkan keridaan kedua ibu bapa. Kena sabar, kena korbankan masa, kena korbankan tenaga, kena korbankan macam-macam untuk nak berkhidmat kepada kedua ibu bapa, dan kebanyakan masanya adalah korbankan perasaan lah. Korbankan perasaan untuk nak menggembirakan hati kedua ibu bapa. Bukan satu perkara yang mudah, tapi terkadang Allah mudahkan, terkadang memang ini satu perkara yang mencabar untuk nak dapatkan keridaan. Tapi disebutkan dalam pepatah Arab, idza azumal matlub istakhaffa ma badal. Apabila kita mengetahui hasil yang besar yang akan kita dapat daripada satu pengorbanan, maka pengorbanan tu kita anggap kecil. Contohnya kan, kita ada cita-cita nak jadi, katalah orang nak jadi doktor sebagai contoh. Jadi dia tahu pengorbanan yang dia lakukan sewaktu belajar nak jadi doktor tu walaupun susah, tapi dia anggap senang. Sebab apa? Sebab dia betul-betul nak. Dia tahu ganjaran apa yang dia akan dapat bila dia jadi doktor, ataupun dia dapat apa yang keinginan yang dia nak. Begitu juga kita tahu keridaan Allah tu satu perkara yang besar. Syurga itu merupakan satu kenikmatan yang abadi selama-lamanya. Maka untuk mendapatkan perkara tersebut, apa-apa yang kita belanjakan kat dunia ni, sama ada perasaan kita, sama ada waktu kita, sama ada duit kita, ni dianggap sangat kecil untuk nak dapatkan keridaan dan syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa tahun je kita perlu bersabar, berapa tahun sahaja kita perlu berkorban dekat alam dunia ni untuk kita nak dapatkan syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang keluasannya tidak bertepi, yang keluasan dan keberadaan kita dalam syurga itu adalah selama-lamanya. Na'am, birru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Berbaktilah kepada kedua ibu bapa kamu, maka anak-anak kamu akan berbakti kepada kamu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Subhanallah, berapa banyak orang-orang tua, ibu dan ayah yang berkorban jiwa dan raga mereka untuk nak jadikan anak mereka berjaya, nak jadikan anak mereka ni orang yang dihormati, menjadikan anak-anak mereka ni orang-orang yang hidup senang di dunia ni. Akan tetapi balasan yang mereka dapat tu adalah mereka rasa mereka ni tidak diindahkan, ataupun mereka rasa mereka ni dipandang hina oleh anak-anak sendiri. Waliyazubillah tabaraka ta'ala. Dah berikan anak segulung ijazah, dah berikan anak pangkat dan sebagainya, bahkan digunakan daripada connection ibu dan ayah mereka untuk anak itu berjaya di alam dunia, tapi balasan yang mereka dapat tidak setimpal dengan apa yang mereka berikan kepada anak-anak. La ilaha illallah. Akan tetapi hakikat orang yang benar-benar berjaya adalah orang yang berjaya di akhirat.
Kalau orang tu berjaya dekat akhirat, walaupun dekat dunia dia tak berjaya, pasti dia berjaya dekat akhirat. Tapi orang yang berjaya dekat dunia tak mesti, belum tentu lagi dia akan berjaya dekat akhirat kelak. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita dan ahli keluarga kita, anak-anak kita, zuriat kita hingga hari kiamat daripada orang-orang yang berjaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, di mata Allah Subhanahu Wa Taala dekat dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Ada satu kisah Sayyidina Jurayj, famous kisah Sayyidina Jurayj. Jurayj ni seorang ahli ibadah, orang alim. Satu hari dia sembahyang, mak dia panggil, jadi dia pun fikir nak jawab panggilan mak dia ke nak continue sembahyang. Jadi dia pun kata, khalas, aku akan sembahyang, settlekan dulu sembahyang, kemudian baru jawab. Tapi mak dia tak sabar, panggil banyak kali dia tak jawab. Jadi mak dia pun jadi marah, sampai satu tahap tak boleh nak kawal perasaan. Dia cakap, moga-moga anak aku ditimpa musibah. Apa musibah dia? Dia tak akan meninggal dunia selagi dia tak tengok muka penzina. Waliyadzubillah tabaraka ta'ala. Tak sepatutnya lah mak doakan benda yang tak baik kepada anak, tapi kadang-kadang mak tak sabar kan. Bukan tak sabar lah, maksudnya mak kadang-kadang down ke apa dan sebagainya. Ala kulli hal, jadi mak dia mendoakan perkara tersebut sampai Sayyidina Jurayj ini dituduh berzina dengan salah seorang wanita yang berada dekat kawasan dia. Naam, jadi seorang wanita ni bila hamil, dia hamil, jadi dia pun cakap, komplain kat orang kampung yang hamilkan dia adalah Sayyidina Jurayj. Orang mula tak percaya, tapi bila dah wanita ni yang claim, maka orang semua jadi marah, pergi berjumpa dengan Jurayj, pukul dia dan musnahkan tempat ibadah dia. Tempat yang dia beribadah dekat atas bukit dimusnahkan. Sebab apa? Seakan-akan orang fikir, oh ni konon-konon tunjuk alim, tunjuk baik, tapi sebenarnya dia buat perkara yang sumbang ataupun perkara-perkara yang merosakkan daripada maruah orang lain. Tapi Sayyidina Jurayj dia kata apa? Dia kata, jangan kau hukum aku sehingga wanita itu melahirkan anak tersebut. Jangan kamu hukum aku, jatuhkan aku hukuman sehingga wanita itu bersalin. Jadi bila wanita tu bersalin je, anak tu dibawa kepada Sayyidina Jurayj. Kemudian Jurayj bertanya kepada anak kecil, bayi tu yang baru dilahirkan, dia kata, man abuk, siapa anak kamu? Jurayj ni orang saleh, orang alim, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, perkara-perkara tentang birrul walidain, untuk berbakti kepada orang tua ni kadang-kadang satu perkara yang subjektif. Dia bukan satu perkara yang mudah ataupun mempunyai blanket rule. Semua orang boleh di-applykan rule yang sama. Kadang-kadang ibu dan ayah lain, cara mereka berlainan, sensitivity mereka berlainan. Anak pula cara mereka menyingkapi ibu dan ayah pula berlainan. Walaupun kadang-kadang anak tu bukanlah yang tak baik, cuma kadang-kadang dia punya angin pun tak kena dan sebagainya. Jadi walhasil macam dalam cerita Sayyidina Jurayj, walaupun dia orang alim, orang salih, kadang-kadang disebabkan lambat jadi terkena musibah. Walhasil bila dia tanya kepada anak tersebut, siapa ayah kamu, maka bayi tersebut jawab, ar-ra'i, ayah aku adalah seorang pengembala kambing. Maka pada waktu itu barulah orang-orang kampung mengaku kesalahan mereka dan mohon maaf daripada Sayyidina Jurayj. Dan Jurayj mengatakan, ini sebenarnya balasan doa ibu aku terhadap aku. Dan satu hari aku terlambat jawab panggilan ibu aku, maka ibu aku mendoakan aku tak akan meninggal dunia sebelum aku melihat kepada wajah seorang penzina, waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Disebutkan ada beberapa bayi yang bercakap sewaktu mereka kecil. Satu Sayyidina Jurayj yang menjadi saksi terhadap Sayyidina Jurayj. Nabi Allah Isa alaihissalam juga sewaktu dia bayi, dia bercakap. Juga anak kepada Masyitah, tukang sikat rambut kepada anak Fir'aun, juga dia cakap dengan ibu dia, usbut ya ummah, berteguhlah wahai ibu, kerana anti alal haq, kerana kamu berada di atas kebenaran. Baru Masyitah dia sanggup melihat anak dia
dicampak dalam air yang panas ataupun dalam minyak yang panas. Naam, Masyitah, Jurayj, Nabi Isa, naam, antara bayi-bayi yang bercakap sewaktu mereka kecil. Naam. Jadi pelajaran yang kita dapat daripada kisah tadi, yang pertama, kalau boleh ibu cuba kontrol, janganlah doa benda yang tak baik, walaupun anak tu kadang-kadang menyakitkan hati dan sebagainya. Dah banyak kali dah sound dan sebagainya, dia tak nak dengar juga, degil keras kepala dan sebagainya. Tapi doakan yang baik-baik, doakan yang baik-baik, kita gugurkan hak kita terhadap mereka. Kita take it easy, take it lightly. Kita sibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang datangkan manfaat untuk kita. Dan anak bila dia datang, kalau tak datang pun ala kulli hal, kita bersangka baik dan sebagainya. Al-muhim, jangan kita doakan yang tak baik, kita doakan yang baik-baik untuk anak-anak. Dan sebagai anak pula, kita cuba jaga sebaik mungkin hati ibu dan ayah kita. Jangan sampai, kalau kita tak mampu berbakti kepada mereka, jangan kita sakitkan mereka. Zaman sekarang ni, kalau tak silap, Imam Haddad sebutkan kat sini, kalau kita tak mampu, zaman sekarang ni, kalau anak tak menyakitkan hati, tu dah satu nikmat dah. Zaman sekarang, kalau anak tu tak menyakitkan hati kedua ibu bapa, tu dah satu nikmat. Tak perlulah dia nak khidmat lebih-lebih kepada ibu dan ayah dan sebagainya. The fact that, sebab kita berada di zaman fitnah yang mana orang, almost every house ada orang, anak-anak yang derhaka kepada ibu dan ayah, waliyadzubillah tabaraka. Jadi the fact that kalau anak tu walaupun dia tak berbakti, tapi dia tak menyakitkan hati, tu dah satu nikmat yang besar, Allah Ta'ala alam. Zaman sekarang ni anak-anak yang menyusahkan ibu bapa berapa ramai, financially, kadang-kadang susahkan dengan dia buat perkara-perkara sampai waliyadzubillah, sampai masuk lokap, sampai ibu dan ayah pening kepala, sampai ibu dan ayah kena jamin, ibu dan ayah kena selamatkan mereka dan sebagainya. Keadaan social problem zaman sekarang ni sangat memeningkan dan sangat merisaukan. The fact that anak tu dia tak buat hal, tu dah satu nikmat dah. Allah, kita syukuri nikmat tersebut. Yang mana salah satu tanda-tanda kiamat juga, banyak anak-anak yang derhaka kepada kedua ibu bapa. Kita terbiah anak kita, moga-moga dia mempunyai sifat yang mulia, sentiasa doakan kebaikan kepada mereka, dan kita maafkan, yang ini tutup mata atas kekurangan mereka dalam berkhidmat kepada kita. La ilaha illallah. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita anak-anak yang berbakti kepada kedua ibu bapa, yang mendatangkan kegembiraan dalam hati kedua ibu bapa kita. Moga-moga dengan itu kita mendapat keridaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dapat menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa guide anak-anak kita supaya mereka mudah untuk berbakti kepada kita, dan kita juga membantu anak-anak kita untuk berbakti kepada kita. Amin, Allahumma amin. InsyaAllah kita akan sambung pengajian pada akan datang, insyaAllah pada 10 minggu depan, kira antara hari-hari di bulan Dzulhijjah, insyaAllah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qudri untha wa dhakar, rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhdha bil khairi wa nufa kulla syarr, rabbana waslih lana kulla syu'un وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواء ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.